Kita buat garisan lurus je dulu ya, untuk dapatkan labur dia. Garisan lurus, kemudian dia punya labur dia 38 tolak 1 jadi 37. 37 di sini, 37. Labur dia 37. Kemudian turun punggung dia 8 inci kat sini. Ini labur, ini pinggang. Turun 8 inci kat sini. Kemudian dia punya labur di sini adalah 38 tolak 1 jadi 37. Jadi kita ada buat garisan. Bila kita gunakan pembaris untuk dapatkan garisan yang tepat, kita gunakan sesiku ni. Letak sini-sini ya. Kita dapat 3 step: pinggang, punggung dan labur kain. Kemudian kita ambil punggung dulu. Punggung dia 34 campur 3 kelonggaran dapat 37. Kita bahagi pada 4 jadi 91/4. 91/4 di sini. Kita buat garisan lurus ke atas ya. Bahagian bawah juga kita ambil 91/4. Sini kita buat garisan lurus. Okay, kita akan dapat bentuk segi ya, straight, and ini pun straight. Ini bawah kain. Untuk dapatkan terus pada bahagian kain daripada punggung ke bahagian bawah dia tak sama rata kan, dia terus sikit. Kita tolak 2 inci. Tolak 2 inci kat sini. Kemudian kita ambil garisan lurus daripada punggung di bahagian kaki kain, di bahagian punggung, ambil terus. Yang bahagian tepi ni kita naikkan suku inci. Boleh gunakan pembaris sengkung atau pembaris lurus. Nanti kita naikkan suku inci. Kemudian pada bahagian pinggang, kita nak cerita pada bahagian pinggang. Pinggang dia 25 bahagi 4 jadi 61/4. 61/4 di sini. Okey. Nampaknya 61/4 kat sini, 61/4 kat sini. Ini adalah pinggang sebenar yang dah dibagi pada 4. Kemudian kita nak buat lisu, kita kena tambah 1 inci kat sini untuk ganti lisu. Lisu dia daripada sini 4 inci ya. 4 inci turun dia 4 inci setengah. Kiri kanan dia biasa lisu setengah inci. Turun 4,5. Yang lisu ni setengah inci, kiri kanan setengah inci, jadi 1 inci. Kat sini kita kena ganti semula lah 1 inci kat sini. Kemudian bila kita buat garisan lurus, bila dah ambil 1 inci, dia ada baki 2 inci kat sini. Kita sekarang nak buat pinggang getah kiri kanan. Untuk getah, ruang getah 2 inci
2 inci dan 1.2 inci. Kalau kita ada basi ujung ni dah kira okey lah. Tapi kalau nak kedutan dia apa, macam ni, nak cantik, kita tolak 1.5 inci. Takut apa, kedutan dia banyak kan. Setengah inci kat sini. Okey. Ada setengah tu yang dekat dalam grup Abel ada pertanyaan, perlu ke kita buat lisu? Lisu pada bahagian kain. Kalau mis kata pinggang dia 27 contoh, kita ambil 27 ataupun 28, kita ambil 28 kat sini. 28 dia jadi 7 inci. 7 inci kat sini. Ini ruang dia ni ada belen 2 inci. Tapi kalau kita buat lisu, dia dah jadi 1 inci, dia dah jadi terlalu kecil untuk ruang untuk pasang getah. Jadi lisu ni tak perlu buat. Kita terus saja ambil 7 inci. 7 inci adalah pinggang dia contoh 28. Yang ini lebihan dia ni adalah ruang untuk pasang getah. Lisu tak payah buat. Okay. Kemudian yang ini bahagian depan ni dah habis saya buat. Kalau ada yang pernah beli buku daripada Abel, kita ambil. Kami untuk kain kipas ya. Okay. Ini kain kipas. Ini adalah pola yang kita buat tadi. Kita masukkan 2 inci ke dalam untuk dapatkan bentuk teros. Yang bulat ni adalah tanda kain dilipat 2 tanpa belahan. Kalau tengok kat sini ya, dia ada naikkan setengah inci di sini. Itu adalah untuk kalau kita gunakan pinggang getah keras semut. Kalau untuk getah kiri kanan ataupun getah semua, kita tak perlu naikkan setengah inci. Okay. Kalau kita perhatikan pada bahagian pola belakang ni, kita nakkan 4 ruang untuk kipas ya. 1, 2, 3, 4 bahagian tengah. Bila dia dah lipat, dia akan jadi 2 kiri dan 2 kanan. Dia punya besar lipatan tu saya ambil 5 inci. 5 inci dia punya bila dia dah lipat nanti dia akan jadi 2,5 lah. Okay. Kalau misal kata dia nak 6 kipas dia tu nak 6, ini 2 kiri 2 kanan. Kalau nak 3 kiri 3 kanan, dia kena tambah 2 lagi. Dia 5 inci, 5 inci, 5 inci, 5 inci, 5 inci. Tapi dia boleh kurangkan dia punya lebar 5 inci ni jadi 4 inci. Lagi macam tak nampak terlalu besar, terlalu berat lah dia punya kipas dia. Okay, sekarang saya nak buat pola belakang. Guna pola yang hadapan yang sama. Kita cuma gunakan satu pola saja. Nanti kalau di buku Abel ni, dia ada dia punya naik dia 22. Naik 22 ni tak semestinya 22. Dia bergantung pada ketinggian seseorang. Kalau misal kata yang ni contohnya tinggi dia, labur dia 40 inci. Tolak 1 inci untuk band pinggang nanti jadi 39 inci. Tapi yang saya buat ni labur dia cuma 38, tolak 1 jadi 37. Kita boleh kecilkan. Yang pasti dia punya kipas dia mesti atas lutut. Kalau dia paras lutut, dia susah nak buat pergerakan di jalan. Pergerakan kita kat lutut bila kita jalan. Bila dia buat terlalu rendah, nanti dia susah nak bergerak, nak berjalan kan. Yang ini 22 tak semestinya sebab bergantung pada ketinggian. Kalau orang tu rendah, dia mungkin 20 ataupun 19. Yang sini saya ambil 20.
Dia punya kipas dia saya buat 4, 2 kiri 2 kanan, maknanya sini 5 inci 5 inci. Ini garisan tengah Ini garisan tengah. Garisan tengah ni kain tu dilipat 2, jadi dapat 4 lah ya. Ni 5 inci 5 inci. Sekarang kita dah dapat yang ini boleh gunakan pola hadapan dan pola hadapan. Dia boleh jimat kertas dan jimat masa. Kemudian kita boleh potong lah. Pola ni kita boleh gunakan pola hadapan dan pola belakang Kalau kita nak gunakan pola hadapan, kita lipat saja. Okay. Ini pola hadapan. Bila kita nak buat pola hadapan belakang, kita buka lah. Kita dah jimat masa dan jimat kertas. Yang ini nanti kita lipat. Yang ni kain tu kita lipat 2. Jadi ini garisan tengah. Jadi kipas tu kita akan lipat di sini. Ini tengah tengah ni tanpa belahan Yang kita lipas yang ni kita kita dapat kipas 1 dan 2 kiri dan 2 kanan. Tapi kalau kita nakkan 3, kita kena tambah lagi. Tambah 1 lagi kat sini. Tambah 5 inci lagi kat sini ke 4 inci ke. Jadi kita lipat, dia akan dapat 3. Yang ini kita dapat 2 saja. 1. Ini garisan tengah. Nanti kita lipat dan kita lipat sekali lagi. 4 dapat kipas dia 1 dan 2. Ini bahagian belakang lah. Okay. Kita boleh gunakan zip belakang ataupun zip bahagian tepi. Biasanya kalau dia orang nak gunakan baju yang pendek-pendek, dia orang lebih suka gunakan zip belakang. Sebab apa? Kadang-kadang nampak bahagian yang zip tu dia akan membengkok sikit, keadaan dia tak kemas. Tapi kalau dia letak kat belakang, dia punya belok tu dia akan bentuk bahagian punggung kita. Dia lebih cantik lah. Yang itu terpulang juga. Kalau kata nak bahagian depan, bahagian tepi boleh, bahagian belakang boleh. Sebab bahagian belakang ni dia ada belahan, kita boleh buat zip. Okay. Nanti kita akan tunjukkan cara potong kat kain pula. Okay, so kali ni Abang nak terangkan macam mana you boleh modify daripada 4 design yang you nampak dalam poster ni menjadi 10 design. Modul yang pertama ialah baju kurung berpesak. So baju kurung berpesak ni kita boleh modify dia menjadi 3 baju kurung yang lain, iaitu baju kurung pesak biasa ataupun kita panggil sebagai pesak buluh, baju kurung riau ataupun baju kurung pesak gantung. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung tradisional ni kita akan pilih kain susun tepi. So dekat situ kita dah dapat 4 design. Selain tu kita ada baju kurung moden. So kalau kita boleh bayangkan baju kurung moden ni bila kita pendekkan sikit, kita dah dapat blouse A-line. Lepas tu kalau kita labuhkan sampai bawah, kita dapat jubah A-line. So dekat situ kita dah dapat 7 design. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung moden ni kita akan berikan kain yang simple. Contoh macam kain kipas belakang. Gunakan basic pola hadapan yang sama, kita boleh modify dia jadi kain A-line atau kain duyung. So dekat situ kita dah dapat 10 design. Dan untuk semua
semua design ni kita berikan video lengkap dari cara ambil ukuran, merancang pola, potong kain sehingga menjahit step by step. Jadi untuk newbies ataupun yang tak pernah ada basic jahitan atau tak pernah masuk kelas jahit secara offline atau online, Abi sangat syurkan kelas ni sebab dengan sekali bayaran you boleh join kelas kita sepanjang hayat. Jadi you tak perlu rushing untuk siapkan semua modul atau ikuti semua modul dalam satu jangka masa. Dan student kita boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana saja. Dan jika semasa self learning, semasa belajar sendiri tu you ada masalah ataupun you rasa you nakkan kepastian cikgu-cikgu, kita ada support group di mana you boleh bertanya dengan cikgu-cikgu dalam tu. InsyaAllah kami di Able Tailoring akan bantu you untuk hasilkan baju pertama you. Mungkin awal-awal ni you nak belajar design-design yang simple-simple saja, contoh macam blouse A-line ataupun kain duyung atau kain A-line. So you boleh rujuk modul yang sama, dan one day bila you rasa you nak upgrade skill you kepada mungkin you nak upgrade kepada kiraan lipatan untuk kain susun tepi atau kipas belakang, so you hanya perlu rujuk package yang sama tanpa bayaran berulang, sebab sekali bayaran untuk penyertaan sepanjang hayat. Untuk student yang ada masalah internet, jangan risau sebab kita ada sediakan satu support system iaitu OTG. Dual OTG ni you boleh plug in pada handphone, laptop atau television, terus boleh masuk kelas. You boleh set masa you sendiri. Dan ini adalah kali pertama kita berikan harga terendah RM30 sahaja. Harga asal kelas ini adalah RM100. Bagi RM30 untuk 5 hari ini saja, daripada 16 hari bulan hingga 20 hari bulan. Jangan lepaskan peluang, cepat-cepat klik link WhatsApp dalam original posting dan button WhatsApp di bawah. Cikgu-cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all join kelas jahitan kita dan hasilkan jahitan pertama. Mana tahu satu hari nanti you juga mampu open tempahan dan jana pendapatan dari rumah seperti student-student kita yang lain.